Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah kita dapat lagi bersama-sama untuk kita meneruskan kelas pengajian kita berkenaan dengan ringkasan Sahih Imam Muslim. Dan alhamdulillah kita dah sampai pada penghujung buku ni. Untuk kitab yang pertama itu Kitabul Iman. InsyaAllah akan sambung lepas ni Kitabut Taharah. Datang buku baru insyaAllah Kitabut Taharah. Dan itu yang terakhir kita ambil adalah bab yang terakhir sebelum kita habiskan tamat Kitabul Iman ni. Itu bab berkenaan masuk syurga. Kerana umat Nabi SAW 70,000 tanpa hisab. Dan setiap sifat yang kita sebut berkenaan dengan mereka ni tidak berjampi, tidak minta dijampi, tidak mereka ni ada tatayur, ada bad omen, good omen dan sebagainya. Dan tidak juga mereka menggunakan kai besi panas, setrika yang kita tunjuk gambar hari tu macam mana mereka buat, orang Arab buat sebenarnya. Dia letakkan dekat lengan-lengan ni, dibakar besi panas, diletakkan untuk berubat kan. Dan mereka kepada Tuhan mereka bertawakal. Ini trait ni bukan maksud dia orang yang tak ada sifat macam ni tak masuk syurga. Ini sifat orang masuk syurga tanpa hisap. So whoever kita diberikan oleh Nabi SAW karakteristik tadi, kita kejar sifat berkenaan, tak menjadi masalah. So disebutkan tentang orang bertakwa macam sifat dia, kita kejar. Macam juga orang yang nak masuk syurga tanpa hisap, dikejar. Kalau anda kata orang tak nak kena hisap dulu, silakan, tak ada masalah kan. Dan janganlah dah buat benda tu tak puas hati pula. Kenapa tak boleh? Kenapa tak boleh? Pasal ni orang yang bertawakal. Dia tahu bila dia penyakit, dia tak sibuk cari berjampi-jampi kan. Bahkan dia berubat, dan berubat tu kan jampi. Dan bahkan kita kata benda berkenaan bukan dikirakan sebagai serupa. Sebab berubat tadi Nabi pun serahkan badan untuk berubat. Tapi berjampi dengan jampi-jampi yang tak faham kenapa jadi, tak ada. Jampi terbaru apa? Nabi ni cantik, baca surah ayat kursi, surah Al-Waqi'ah. Ayat berapa dah? Sedangkan ayat kursi tak ada kaitan lah. Kemudian tentang ayat surah Waqi'ah tu dia kata ayat berapa yang berkenaan dengan bidadari syurga. So kalau baca banyak kali nanti bidi pun jadi bidadari syurga. Ini masalah jugalah. Jadi ini kita kata benda Allah tak nak khabarkan bukan yang menjadi jampi serapah untuk kita amalkan. Dan bahkan macam kita lah Rabbana dan Quran Karim ada juga Rabbana daripada ahli neraka. So doa tadi jangan ambil kan, jangan kita ambil doa tersebut untuk amalkan. Salah kan. Jangan sebab itu kita kata konsep berkenaan dengan jampi-jampi tadi kita terangkan itu bahawa kalau jampi itu doa macam Nabi SAW kan, Nabi sebut As'alullah al-azim Rabbal arsyil azim ayyashfik. Itu jadi meaning so clear cut. Lafaz tadi kita faham. Bismillah urqiq. Okey, dengan nama Allah Ta'ala aku jampi engkau. Jadi dengan nama Allah. Tak ada benda lain kat situ, tak ada benda lain. Semoga Allah Ta'ala lindungi kau daripada semua kejahatan yang menyakiti engkau, daripada syaitan, daripada mata yang ni. Jadi mana dengan nama Allah Ta'ala aku jampi engkau. The word is so direct, tak ada macam rahsia di sebalik pengertian, tak ada. It's direct doa. Jadi kalau mudahnya kalau orang tu nak bini cantik, doa lah, ya Allah jadikanlah bini aku cantik. Dah bercerita. Kan? Macam saya tadi apa? Ini tak doa minta lelaki jadi handsome kan? Takut hilang. Okey. Jadi kita habis tadi tu alhamdulillah, dan kita terangkan di akhir hadis berkenaan bila Ukasyah Mihsan dia minta Ibnu Muhsan, dia minta Rasulullah SAW dan Nabi beri pada dia, dan bukanlah orang yang satu lagi yang minta Nabi tak bagi kerana orang tu munafik. Bahkan Nabi tak bagi kerana bukan untuk dia. Bahkan Ukasyah ni dia minta pun dia layak dengan kedudukan dia. Dia memang seorang yang yang Nabi kata di antara pahlawan Arab yang terhebat dalam peperangan. Ini Ukasyah bin Mihsan. Okey, jadi tidak dikatakan orang yang tak dapat tu sebagai munafik. Baik, ini kita masuk bab baru, bab terakhir. Bab As-Samin wa Sittun. Bab As-Samin wa Sittun. Bab As-Samin wa Sittin. Ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syatru ahlil jannati. Mi'a khamsa wa sittin. An Abi Sa'idin Al-Khudri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu ya Adam, fayaqulu labbaika wa sa'daik, wal khairu fi yadaik, qala yaqulu akhrij ba'than nari, qala wa ma ba'thun nar, qala min kulli alfin tis'ami'atin wa tis'atan wa tis'ina. Qala fadhaka hinu yashibu as-saghiru, wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha, wa taran nasa sukara, wa ma hum bisukara, walakinna 'adzaballahi syadid. Al-Hajj ayat tsaniyah. Qala fashtadda dhalika 'alaihim, qalu ya Rasulullah, ayyuna dhalika ar-rajulu, faqala abshiru fa inna min ya'juja wa ma'juja alfan wa minkum rajulun. Qala thumma qala walladhi nafsi biyadihi inni la'atma'u an takunu rubu'a ahli jannah, fahabidna Allah wa kabbarna, thumma qala walladhi nafsi biyadihi inni la'atma'u an takunu thulutha ahli jannah, fahamidna Allah wa kabbarna, thumma qala walladhi nafsi biyadihi inni la'atma'u an takunu syatra ahli jannah, inna mathalakum fil umami kamathali sya'ril bayda'i fi jildi thawril aswadi, aw karraqmati fi dhira'il himar. Nak tarik. Bab Samania Sittin, bab 68, bab umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syatru ahli jannah, separuh ahli syurga. Maksud syurga tu besar, luas, dan anak-anak Adam ramai sejak zaman Adam lagi sampai sekarang. Tapi umat Muhammad akan mewakili separuh ahli syurga. Hadis Mi'ah Khamsah Sittin, hadis 195, an Abi Sa'id al-Khudri, daripada Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu, berkata Allah Ta'ala, ya Adam, wahai Adam. Lalu Adam pun faqul, Adam pun jawab, labbaika, aku menyahut seruan kau, wa sa'daik, dan kebahagiaan adalah dari engkau, wal khairu, dan kebaikan fi yadaik, pada dua tangan engkau. Dia Adam jawab balik. Dia macam labbaika wa sa'daik, macam kita haji lah, labbaik Allahumma labbaik. Labbaik ni menjawab seruan, aku sahut seruanmu, Qala, dia kata itu,
Nabi kata yaqulu Allah Taala berkata, akhrij ba'san nari. Allah Taala kata pada Adam, bila Adam jawab panggilan Allah, seruan Allah Taala, lalu Allah Taala kata pada Adam, akhrij, keluarkanlah ba'san nari, pertusan atau rombongan an-nar, neraka. Rombongan neraka, hutuskan rombongan neraka. Okey, dan dikhususkan Adam dengan sebutan berkenaan kerana dia adalah bapa kepada sekalian manusia. Dan kerana Allah SWT telah menghimpunkan untuk dia nyawa anak-anak cucu dia di langit, di hadapan Allah, di hadapan dia. Dan bahkan kita kata macam kisah ni, para ulama berbahas, ada kata benda ni adalah ketika mana akhirat akan disebut. Tapi ada juga yang mengatakan tak, benda ni ketika awal Adam dijadikan, maka disebut benda berkenaan kepada Adam AS, mana dikeluarkan semua roh anak-anak cucu dia sebagainya. Bahkan ada banyak riwayat yang datang, dia lihat anak cucu di depan mata dia, tengok siapa yang akan datang daripada zaman dia sampai akan datang. Allah tunjukkan depan Adam AS. Dan bahkan kita kata memang kita pun di alam roh dahulu pernah diambil janji daripada kita, daripada zuriat, semua keturunan, daripada kita sampai daripada mula Adam sampai yang akan datang, semua kita diambil janji di hadapan Allah SWT. Allah kata, alastu bi rabbikum, adakah bukan aku ni Tuhan kamu? Perjanjian dah diambil. Cuma orang kata, macam mana kita tak tahu perjanjian tu dah ada? Para ulama katakan perjanjian itu dah ada dengan cara apa tahu? Kita punya fitrah yang dalaman kita boleh terima benda yang tak patut jadi Tuhan itu jadi Tuhan. Contoh, bila Allah Ta'ala nyatakan dalam Quran berkenaan dengan sifat menafikan sifat ketuhanan Isa dan mak dia. Isa dan mak dia bukan Tuhan. So Allah Ta'ala terangkan macam mana. Cara Allah Ta'ala terangkan adalah Allah Ta'ala berikan gambaran. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, wa ummuhu siddiqah, wa ummuhu siddiqah. Surah Al-Ma'idah ayat 75. Al-Ma'idah ayat ke-75. Allah Ta'ala nyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, mal masih ibnu maryama, tiadalah Masih ibnu Maryam, illa al-Masih Maryam tu Isa lah, nama saya, son of Mary, kalau ikut English translation dia. Okay. Illa, tiadalah dia, illa Rasulullah, kecuali utusan Allah Ta'ala. Illa Rasulun, illa Rasul, kecuali Rasul. Qad khalat min qablihi Rasul, dan telah berlalu sebelum dia Rasul. Banyak Rasul lagi sebelum dia. It's not the first Rasul, kan? Dan bahkan it's not the last Rasul. Bahkan lepas dia ada Rasul, itu Muhammad SAW. Dan mak dia, wa ummuhu siddiqah, mak dia adalah seorang wanita yang benar. Siddiq, sentiasa benar pada perlakuan dan percakapan. Itu gelaran siddiq itu. Bukan siddiq tu maksud dia Abu Bakar Siddiq seorang je dapat. Banyak orang salah faham tau. Dia actually siddiq ni adalah gelaran. Anda boleh dapat. Berterusanlah bercakap benar, berterusanlah berbuat benar. Maksud dia jangan try tipu-tipu. Jangan try tipu-tipu sikit-sikit, tipu sunat pun tak ada. Maksud dia bila orang tu buat macam tu, Nabi kata dalam hadis yang sahih, Nabi kata alaikum bisidqi, hendaklah kamu berlaku benar. Mana dalam kata-kata dan perbuatan. Fa inna sidqa, kerana benar itu yahdi ilal bir, membawa kepada kebaikan. Wa innal birra, kebaikan itu yahdi ilal jannah, bawa kepada syurga. Wa innar rajula, atau innal abda, seorang hamba itu, seorang lelaki itu, la yasduqu, akan berbuat benar. Kata perbuatan dia, wa taharras sidqa, dan berjaga bersungguh-sungguh untuk benar. Hatta, sehinggalah yuktabu indallah, tertulis dia di sisi Allah Ta'ala siddiqan minan nabiyyin wa siddiqin. Siddiqin tu benar. Maksudnya actually you hold everything you say is actually true. Jaga, jangan berbohong walau sekali pun kalau boleh. Mana sentiasa jaga, maka tertulislah kita sebagai seorang yang siddiq. Bukan yang siddiq tu apakah siddiq saja. Banyak orang salah faham. Dia kan minan nabiyyin wa siddiqin. Siddiqin adalah sifat yang berlaku pada orang tadi. Dia jaga semua sekali benda berkenaan. Memang trait, sebahagian trait Allah Ta'ala dah fitrah pada kita, tapi kita boleh jaga. Kan kita nak rasa bangga diri, tapi kita kata kalau bohong Allah Ta'ala murka. Dia tahanlah, jangan bohong. Kalau tidur, cakap tidur. Serius tertidur. Semalam siapa datang kelas tak ada tafsir, saya minta maaf banyak. Kena minta maaf minggu depan lagi kena orang. Kan? Iya, tertidur. Bola. Tak, tengok bola. Saya terjemah buku tu, nota tu kan. Itu saya siapkan. Nota tentang tu. Kalau tunggu lama kita kan, lepas masuk dia tak boleh benda lambat sangat. Nanti sejuk. Dia lepas kita bentang betul saya sekian, kan cepatlah. Benda tu hari tu saya baca bahasa Arab.
ustaz tak baca bahasa Melayu kan? Jadi saya bahasa Melayu supaya orang boleh baca. Okey, then actually itulah. Ni minggu depan nak kena Ramadan kan? Ada pula lagi benda. Ni tak tidur pula lagi. Okey, cerita. Dia bukan salah, bukan kita nak. Kadang-kadang idea tu dekat kat subuh, time tu lah baru boleh kita menaik. Kalau time lain tu macam boring lah. Pegang komputer kejap, lepas tu larilah. Dia tak boleh duduk lama-lama. Tapi pukul 3, pukul 4 tu dia seronok. Dia diam je sampai kat subuh. Sebab subuh tidur. Tu yang bagus tu. Dia tak datang. Tak datang cakap tidur, dah cakap tidur. Tak tidur, cakap tidur. Dan kata saya sedang ada kemalangan ke apa. Terus teranglah. Sakit perut ke? Tak sakit perut jangan. Jangan sakit perut. Sakit perut cakap sakit perut betul. Kalau kata sakit perut jangan. Actually try so hard. Kita akan jadi siddiq. So mak kepada Isa AS dinamakan Siddiqah, wanita yang benar. Okay? Al-Ma'idah. Dia bukan apa ni, pasal apa, bukannya satu nama sifat yang pelik tau. Nanti orang kita macam dia ada idea, tak tahu siapakah orang berkenaan. Betul tak? Dia kata Abu Bakar Siddiq je. Tak, siapa-siapa yang berlaku benar, bercakap benar, maka actually macam orang penjaga benar. Kan bila Nabi kata At-tajir sadiqul amin, seorang penjaga yang sadiq, benar, amin, amanah. Kedudukan dia ma'an nabiyyin, para anbiya, dan akhirat nanti bersama para anbiya. So actually trait yang kena jaga bab ni, cakap benar. Walaupun kita kata macam mengurangkan kita punya apa nama, image lah, image kita depan orang, tak kisah. Kan benda tu dah kita kata okey, tu dia kata kan, mal masih Maryam illa rasulun qad khala min qablihi rasul. Ya, wa ummuhu siddiqah, ibu dia adalah seorang yang siddiqah, benar. Okey, Allah Taala nak betulkan kita punya fahaman kan. Orang tu kana yakulani ta'am, mereka dua dahulu makan makanan. Nak kata diorang bukan Tuhan, Allah Taala kata mereka berdua macam Isa buat, dia utusan Tuhan, maka everything dia buat atas izin Allah Taala. Dan mak dia pula berdapat macam-macam makanan turun untuk dia dan sebagainya. Kan dia actually apa, doa mak dia dahulu, maka dia ni diberikan Allah Taala keistimewaan. Kan Allah Taala beri keistimewaan mereka. Jadi tapi keistimewaan tadi bukan maksud dia Tuhan. So nak terangkan bukan Tuhan, Allah Taala pun kata kana yakulani ta'am, mereka dua dahulu makan makanan. Unzur, lihatlah, kaifa nubayyin lahumul ayat, macam mana kami terang kepada mereka tanda-tanda, bukti-bukti. So manzur, melihatlah, anna yufak, macam mereka buat pembohongan. Sebab apa? Bila kita kata, okay, ini tabi'i manusia. Bila makan, kita akan bloated kalau banyak sangat, sakit perut, kalau keracunan, ngantuk kalau sekian. Kemudian lepas makan kita macam mana? Macam mana? Pergi tandas, beli air. Actually, can you accept a God that pergi tandas? Berletak pada mana bangsa pun dia dengar macam mana Tuhan? Doa-doa tak dengar dan tandas. Seriously? Kan? That is actually one of the most simple word Allah Ta'ala gunakan, tapi merangkumi penafian ketuhanan mereka. Dan fitrah manusia yang sejahtera dengar, tak kira bangsa apa sekalipun dengar, dia tak boleh terima Tuhan yang pergi tandas. You can accept a God that go to the ni, dia pergi tandas, pergi toilet. Apa nature score kan. Dan kena jawab tiap-tiap waktu. Makan lebih sikit kena pergi. Hilang mana tandas. Dia baik, dia Nabi, tapi dia pergi tandas. Sakit perut, demam. Dengan sebab makan salah, dia kan sakit. Jadi maksud dia itu trait manusia. It's not a trait of God. Maksud dia yang fitrah kita ni kita tak boleh terima. Even saya tengok dulu Ahmad Didat, bila dia karang buku What is his name? Siapa pernah baca? Angkat tangan. Buku tu bahasa Inggeris ke Arab? Serius? Pergi belilah. Download free pun ada. Serius? Tak, download free. You can download PDF. Tahu PDF? Free je. What is his name? What is his name? Dibincang berkenaan dengan apakah nama Allah, apakah nama dia. Dia tu Allah lah. Okay, jadi pasal orang Kristian duk sebut haleluya dan sebagainya. Actually dia kata haleluya is ya Allahu. Ale, A-L-L-E. Aleluya, ale, ya Allahu, ya Allahu, ya. Kalau baca balik kan, ale tu Allah. Allahu, ya Allahu, ya Allah. Aleluya. Kenapa haleluya? Dia tak tahu kenapa haleluya. Kalau tanya dia orang, dia tak tahu haleluya tu apa. Aleluya, A-L-L-E. Ale. Allahu, ya Allahu, ya Allahu. Ju punya language. Allahu, ya.
Dua tumpang itu nyanyi Allahu ya Allahu, Allahu ya Allah. Yang dua ni Haleluya, Haleluya. Yang padam dah. Ha? Dah tak pakai lagi dah. Yalah, dan dia buang pasal bila sebutan tu datang, dia tempat tinggalkan. Sejak Ahmad Didat dah tegur, dia tak pakai. Pakai dah. Ahmad dia tegur tak pakai dah. Memang benda tu memang betul. Ejaan dia macam tu. Ale kan, ale dia A-L-L-E. Ale. Ale. Kalau orang Pelan sebut Allah jadi Ale lah. Kan? Kalau macam tu, kalau kita Yahanana, Yahanana. Okey. Ini orang Malaysia punya. Okey. Anyway, dia sebut kan, dia kata, ke dalam buku tu, dia sebut berkenaan dengan orang Afrika. Kat Afrika kan ada banyak bahasa. Tapi bahasa utama mereka adalah Swahili dengan Hausa. Swahili tu mana yang dekat kat pesisir pantai pakai Swahili. Yang bahasa tengah pakai Hausa. Okey, jadi diorang ada bahasa. Bila tanya orang asli kan, tawarkan agama pada mereka, tahu orang asli tanya apa? Aknatu? Aknatu. Maksud dia, ada lubang dubur tak Tuhan kau tu yang kau tawarkan ni, ada lubang dubur tak? Maksud dia pergi kandas tak? Saya cakap serius. Dia kata aknatu. So Tuhan tak boleh terima Tuhan pergi tandas, tak boleh. So bila tawarkan pada mereka orang asli Afrika ni, Tuhan, ada sebagian mereka tanya soalan macam tu je. When you are offering them a religion, a God, they will ask, aknatu? Mana Tuhan tu ada lubang dubur tak? Sedekah lubang dubur bukan Tuhan. Satu trait yang kita kata ini, katakan bila kita sebut tak boleh ada dua Tuhan. Ini makan berebut-rebut. Okay, kan selain Allah Ta'ala. Lepas tu tak boleh beranak, diperanakkan. Kalau tidak, dia akan depend kepada yang lain, perlukan kepada pendidikan. Actually everything, benda tadi adalah sifat yang nyata pada kita kata kita kenal. Sebab bila kita kata yang perjanjian ni alam ruh alastu bi rabbikum tu, zahir kat mana? Ketika kita nafikan ini bukan Tuhan, ini bukan Tuhan, ini bukan Tuhan, ini bukan Tuhan, ketika itulah zahirnya perjanjian kita hari tu. That's why kita akan rasa, ini bukan Tuhan. Even you put aside pada orang yang tak belajar agama pun, dia orang akan, apa pasal ni Tuhan? Kan? Lahir daripada perempuan, asal dia Tuhan. Dia tak boleh terima. Macam dia kata macam-macam golongan bukan Islam kan, macam Cina. Yang dia sembah tu bukan Tuhan. Dia kata itu orang yang rapat dengan Tuhan, atau nenek kami yang baik dengan Tuhan. So kena minta pada mereka, dan mereka berikan. Lepas tu kalau kita bersoal lagi, kalau mereka, Tuhan perlukan pertolong ke untuk benda ni? Dia tak terima juga. More powerful, dia akan dengar sendiri doa-doa tadi. Kan tak perlu dia duakan dia. Semua nak direct. Kan tak ada benda kita ni sekian-sekian. Contoh macam, ya, macam kita bagi dia kan, macam Nabi berikan contoh. Kita ada maid, ada hamba. Kan? Macam contoh macam lah, kita bagi makan. Mana Allah Ta'ala paling sabar, Nabi kata. Sabarnya Allah Ta'ala ni, dia bagi makan, dia bagi provide everything, tapi manusia sembah benda lain. Saya bagi analogi tu, kita ambil maid, kan, maid daripada negara-negara mana, Kemboja ke apa, bawa balik Malaysia, bagi semua sekali, bagi bilik, bagi cuti, bagi sekian, bagi TV, bagi flat screen TV, bagi sekian, bagi semua sekali. Tapi dia pergi kerja rumah orang. Bukan pagi dia semua tak ada, tengok sapu rumah orang. Kan? Lepas tu tengah hari cari tak jumpa, tengah masak rumah jiran. Kan? Kita provide dia ya. Kenapa tak kau azam keluar? Tak, seriously. Automatic dekat situ kan. Kita tak boleh terima. Macam mana kita tak boleh terima untuk diri kita? Nampak tak? Ini fitrah yang tak nak jadikan. Yang ini yang kita kata perjanjian kita dengan Allah Ta'ala tu. Ini yang kita kata benda yang Allah Ta'ala janji pada kita, dan kita rasa, kita tahu, kita tengok dan kita faham. Tanpa perlu orang terpaksa. Kita automatik, hati kita akan terdetik. Macam, ini bukan Tuhan, ini tak layak untuk Tuhan. Ini kita akan automatik, tanpa belajar. Tu saya kata, orang Afrika, orang tidak kata, bila orang missionary kerawal kepada orang Afrika, Tuhan, dia kata aknatu. Pasal dia kata, pasal dalam buku tu, dia kata pasal trait. Mana dikenali Allah Ta'ala dengan sifat, bukan dengan hanya nama. Nama pada sebahagian, tapi sifat pada keseluruhan. Sifat tu maksud dia adalah tak pergi tandas. Dan dalam Quran Allah Ta'ala kata, lihat, kami bagi contoh pada mereka. Mereka makan makanan. Isa makan makanan, mak dia makan makanan. Lepas makan makanan macam mana? Kan, imagine your God is actually going to the toilet. Tak boleh. Akal kita yang sejahtera tak terima. You cannot accept that. Tu cara Allah Ta'ala sedarkan sikit je. Dan itulah kesedaran yang kita ada tu, adalah janji kita dengan Allah Ta'ala. Ada yang kata itulah time di mana Allah Ta'ala kata pada Adam, ni utuskan rombongan lelaki ke ruang syurga. Kerana Allah Ta'ala telah menyimpunkan untuk Adam, anak-anak Adam pada langit di hadapan dia. Dan mereka ni adalah longgokan hitam yang dilihat oleh Rasulullah SAW pada malam Isra Mi'raj. Pada kanan Adam, iaitu ahli syurga, dan pada kiri Adam, ahli neraka.
Mana Nabi SAW dalam malam Isra Mi'raj, dia nampak, dia naik pada langit pertama, dia nampak dekat situ ada orang yang duduk, kemudian di belah kanan dia ada tumpuk hitam, sini tumpuk hitam, di pandang kanan dia senyum, pandang kiri dia menangis. Kan? Jadi bila tanya pada Jibril, terangkan itulah Adam. Di kanan dia adalah keturunan dia, anak cucu dia yang masuk syurga, sebelah ni masuk neraka. Allah Ta'ala kumpulkan untuk dia. Allah Ta'ala kumpulkan sampai anak cucu dia mati pun. Jadi kita jangan pelik. Sebab Allah Ta'ala benda tu bukanlah benda yang kita panggil apa. Kan ada orang persoalkan, Nabi pergi sampai Masjidil Aqsa, solat dengan para anbiya. Lepas tu ni atas jumpa pula sekali lagi. Ada orang macam persoalkan. Tak. Pasal alam roh bukan alam bagi para anbiya. Alam roh tadi tanpa batasan. Sebab mereka semua dah mati. Nabi Muhammad SAW dihadirkan untuk dia. Setiap para anbiya tadi bagi setiap occasion berkenaan adalah benda yang tak susah. Allah Ta'ala yang hadirkan. Allah Ta'ala gerakkan Nabi dengan jasad dan roh dia ke Baitul Masjidil Aqsa. Maka Allah Ta'ala juga boleh menghadirkan roh para anbiya untuk hadir bersama Rasulullah SAW solat. Dan bila naik ke atas, Nabi lihat apa akan jadi tentang syurga dan neraka dan sebagainya. Itu semua Allah Ta'ala perlihatkan untuk Nabi, berikan berita gembira tadi atau berita amaran kepada segala orang beriman atau orang kafir. Itu memang trik yang Allah Ta'ala beri pada Nabi SAW untuk lihat benda tersebut. Dan bahkan bertambah yakin baginda. Jadi baginda melihat pada Isra Mi'raj, pada kanan Adam itu ahli syurga, dan pada kiri Adam ahli neraka. Macam itulah kita bacakan dahulu. Jadi Allah Ta'ala kata, utuskan rombongan neraka, rombongan syurga. Okay. Dan rombongan neraka ni, siapa-siapa yang dibangkitkan atau diwujudkan untuk neraka. Berkata ba'asa, dibangkitkan. Ba'asa membangkitkan. Ba'asa atau perutusan pun dia juga. Utusan. Bi'asah kan, perutusan Nabi SAW kan. Macam itulah pemahaman dia. Perkataan ba'asa tadi, ba'asal nar, maksud dia utusan atau rombongan neraka. Rombongan neraka, rombongan syurga. Okey. Makna keluarkan, di sini maksud dia keluarkan dan bezakan di antara, agar mereka dibezakan satu sama lain. Dan itu berlaku, dia kata pada masa inilah, dan tajuk dia mahsyar. Okey, di mana bercampurnya orang ramai dan juga bergaulnya orang ramai-ramai, maka Adam disuruh supaya asingkan. Tapi kita pernah baca juga dalam hadis Sahih Muslim dan Sahih Bukhari, bahawa di hari akhirat nanti pertama akan disebut adalah siapa-siapa yang menyembah apa-apa, maka ikutlah apa yang disembah. That's the first thing yang akan happen. Bila mula manusia berkumpul di mahsyar, bukan dia kata sebelum ahli syurga masuk syurga, sebelum hisab berjalan, first thing first akan berlaku adalah akan disuruh supaya siapa-siapa menyembah apa-apa saja, bagi ikut apa disembah. So everybody yang sembah berhala, sembah ni, sembah tu dan sebagainya, matahari ikut matahari, bulan ikut bulan, dan semua junam dalam neraka terus. Tak ada soal jawab tau. Ya, tapi actually benda-benda berkenaan kita kebingungan awal tadi. Tapi lepas arahan bermula, maka mereka terus bergerak. Yang masuk neraka straight to the hell. Takkan dipersoalkan, tanya berapa banyak kebaikan kamu buat, mentol apa kamu cipta, lampu apa kamu ni, kereta mana kamu buat, takkan tanya. Pasal siapa-siapa yang kufur Allah Ta'ala, gugur amalan dia semua sekali. Dan atas orang yang akan dihisap itu adalah kesemuanya orang yang ada tauhid. Tapi buat maksiat, tauhid, tapilah. Ada benda macam ni. Okey, tapi ada pun yang lain tadi yang macam orang munafik ikut sekali. Kalau orang kata orang munafik tak pernah menyembah, tak dikatakan mengaku menyembah apa-apa. Dia don't believe anything sebenarnya. Tapi dia akan persoalkan nanti apa dia buat dan sebagainya. So jadi dia akan masuk kan. Tapi yang mula-mula orang ahli neraka tadi dia akan masuk terus. Dia kata barang siapa menyembah satu benda, ikutlah apa dia sembah. So jadi hadis yang tu macam mengatakan apa yang dikatakan kepada Adam ini oleh Nabi SAW bukanlah di mahsyar. Bahkan akan berlaku ni, atau bahkan berlaku benda ni pada alam roh dahulu, ataupun alam di mana permulaan Adam dikeluarkan daripadanya semua zuriat dia untuk dilihat depan mata dia. Ketika itulah diutuskan. Ada kata tak, benda ni berlaku pada hari kiamat. Wallahu a'lam, mana satu. Tapi yang pentingnya perbualan ini, dialog ini di antara Allah dan Adam berlaku. Ini berlaku dan kita bukan masalah dialog tu bila berlaku, apa isi kandungan dia. Apa kandungan dia, itu penting. Okey? Dan ada maksudkan, dia kata dimasukkan akhrij, keluarkan, maksudnya hadirkanlah dan seolah-olah mereka dibentang pada dia dengan nama individu, dengan nama dan sebagainya, macam mana dibentangkan dihadap kepada Adam AS, macam mana anak-anak ni, nyawa anak-anak dia nampak semua sekali kan. Macam itulah. Ada kata keluarkan, hadirkan, maksud dia sebut mereka dengan nama-nama mereka. Jadi ketika Allah Ta'ala kata macam tu, Adam pun menjawab. Dia kata wama qala wama ba'sun nar, apakah perutusan neraka tu, apakah rombongan neraka tu? Qala, okey, maksud dia kata apakah rombongan neraka tu. Dan dikata kat sini ma ni ada yang kata kam ni, tapi ini tak ni. Mana Adam saya mempersoalkan sebenarnya. Dia tanya apa tu?
Dan ada je kata, dia tanya berapa. Ada kata berapa. Kalau kata tanya apa pun tak salah. Apakah rombongan neraka tu? Dan Allah Ta'ala terangkan, dia bermaksud jumlah rombongan neraka, jumlah rombongan syurga. How the ratio, sebenarnya ratio ahli neraka ahli syurga dalam ni. Okey. Dan apa, dan apabila sebut kat situ, bila disebut itu, dia kata wa ma ba'sun nar, maka Allah Ta'ala berkata min kulli alfin, daripada setiap 1000. Qala, Allah Ta'ala berkata min kulli alfin, dari setiap 1000, itu anak cucu kau, keturunan kau, tis'ami'atin wa tis'atan wa tis'ina, 909 itu dalam neraka. Nah, satu ayat kata satu dalam syurga, 99 dalam neraka. So ahli syurga ni sebenarnya satu dalam 1000, 1 in a 1000. Taman Tun penduduk apa ramai? Siapa tinggal sini lama? Tak ingat? Tak tahu. Saya ingat macam ni dulu, akak tahu? Tak tahu. Saya ingat dulu macam ni, kat Taman Lawati, sembang kata keluarga tu kan. Saya baca hadis ni, kemudian dia kata, yang anak saya bilang, dia kata dekat kawasan Taman Lawati ni ada 20,000 orang. Dia kata 20,000 orang, masjid ada 15, dia kata. Masjid ada 15. Dia kata tolak Pak Imam Bilal siap. Habis dah kuota hari syurga habis dah. Tak serius ni kan benda ni adalah kebimbangan besar sebenarnya. Para sahabat Nabi takut. Dan Nabi kata apa? Allah Ta'ala Nabi kata bila sebut mana daripada utusan rombongan neraka, dari anak Adam alaihissalam, 1000 anak Adam anak Adam lahir, 99 dalam neraka, 1 dalam syurga. Tis'ami'atin wa tis'atan wa tis'ina, mana 999 dalam neraka dan 1 dalam syurga. 1 ke syurga lah, 99 dalam neraka, 99 dalam neraka, 1 dalam syurga. Itu ratio yang berat. Kita nak kata kita zaman para sahabat Nabi dahulu, kita kata kita orang Malaysia sekarang ada berapa? 27 juta 28 juta. Kalau kita kata 1 dan 1000, setiap sejuta 1000 orang, 28 juta, 28,000 orang je masuk syurga. Lain semua dalam neraka. Berdasar pada ratio ini. Ratio ni ratio yang pelik. Orang kata macam amat payah. So, dan Nabi kata qala fadhaka hinu yashibu saghir, maka ketika itulah, detik itulah, yang ini yang menyokong kenapa kata dia berlaku dari kiamat. Ketika detik itulah akan berubahnya budak kecil. Dengar 1 dalam 1000 kan, budak kecil pun akan berubah. Wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha, akan menggugurkan setiap yang punya kandungan akan kandungannya. Dan ketika itu wataran nasa sukara, engkau akan lihat manusia ni macam kemabukan. Wa ma hum bisukara, tapi mereka tak mabuk, cakap merapu dan sebagainya. Walakin, tapi kenapa mereka jadi macam tu? Walakin adaballahi syait, tapi kerana azab Allah Ta'ala tu amat keras. Bahkan mereka ketakutan sangat sampai kan hilang punca. Tak tahu dah, cakap pun merapu dah, tak tahu nak cakap apa. Pasal kita nak kata kita selamat, belum tentu. Kan kita banyak buat ibadat, tapi bila tengok orang lain buat ibadat banyak daripada kita. Yang kita kata macam orang Malaysia kan, pergi umrah kan, rasa macam rajin dah. Tengok ada pakcik tu duduk pagi sampai ke malam, duduk baca Quran je kat masjid. Yang kita ni dan tahu kedai kan, tahu kedai kan. Kita tahu kedai, kemudian pergi sekian-sekian, ngumpat lagi kan, kutuk pula makcik Turki, kemudian kutuk pula makcik Afrika kan, hitamnya kaki orang tu, hitamnya orang ni kan, orang makcik Turki tu jahatnya dia, everything lah kita buat kan. Apalah orang ni, apalah orang tu. Kita last sekali pakcik tadi kan, kita tengok kan, kita pergi sana tengok orang tua tadi kan, seriously menghabiskan waktu untuk ibadat. Kita tak buat macam tu. How can kita compete dengan dia untuk syurga? Syurga ni limited, bukannya jumlah yang kita kata apa, abundant, sale, siapa nak ambil saya ambil sudah. Tak, dia limited tu. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Quran berkali-kali, Allah Ta'ala sebut wasari'u wasabiqu. Allah Ta'ala kata wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dalam surah Ali Imran ayat 130 kan. Allah Ta'ala katakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan bersegeralah kamu kepada keampunan Tuhanmu, wa jannatin, dan bersegeralah kamu kepada syurga yang arduhas samawati wal ard, yang keluasan syurga ni langit dan bumi. Luas syurga ni langit dan bumi, besarnya syurga, tapi mu'iddat lil muttaqin. Allah kata wasari'u wasabiqu, dan berlumbalah kamu ila maghfiratin min rabbikum. Dan Quran Allah Ta'ala sebut sari'u, sabiqu, berlumba-lumbalah
Mana orang tak berlumba-lumba kebajikan, tanpa kita mudaratkan orang lain, tanpa kita nikan orang lain, tapi kita berlumba. Tengok macam tu, kita rasa diri kita ni kan, apa kita kata, orang tu duduk sanggup tahan diri antara waktu solat ke solat, kita balik hotel tidur. Kita di hotel tidur, pakcik tu duduk macam tu. Kalau bandingkan, katakanlah dalam keadaan ni kita kata nak dipilih daripada orang di Mekah tu, dekat Mekah semua buat ibadat, tapi di kalangan mereka tu hanya yang akan diambil orang macam tu je. Kita duduk mana? Rasa pergilah 4 kali dah pergi Mekah, 4 kali dah pergi sekian. Seronoklah tapi still kan, adakah amalan kita dah telah diterima Allah Ta'ala untuk kita jadi lebih baik daripada pakcik tadi? Hidup diam baca Quran je kerja dia kan? Bayangkan kita ni banyak yang hiburan. Mana kalau dikatakan contohkan di Yaman kan, kita kata macam kalau orang di Malaysia ni kalau salah baca dekat dalam masjid, tak bimbang, tak ada siapa tahu. Jarang-jarang sekali ada orang betulkan. Bahkan itu sebab kenapa sebagian ustaz tak nak menjadi imam. Masa bahaya, sangkut nanti kan circle around, bulatan Pahang, tak jalan-jalan. nak pergi kan, cerat. Dah masuk pusing, tak keluar. Jenuh kat tu. Kan? Lama tak keluar. Makmum belakang dah ketul lutut dah. Dah baca surah panjang. Kan, Ramadan ni kan. Sangkut ustaz, pusing. Masalah juga. Jadi kita kata, tapi jadi banyak yang tak nak jadi imam. Okay, anyway, kalau di Yaman contohnya, pergi jadi imam lah. Pergilah kata jadi imam. Salah bacaan, teguran tu satu soft. The whole soft akan tegur. Padahal ada orang pakcik-pakcik tua tu yang ada pencen yang tak adalah, dia tak kerja, orang tua tu kan. Kita tengok habiskan masa pagi, petang, siang, malam dekat dalam masjid, baca Quran. Kita jemur Quran, dia tak jemur Quran. Orang tua dia kan cakap pun meleweh, baca baju macam tak semenggah je. Tapi dia duduk Quran, duduk masjid, Quran teman dia. Apa layaknya kita duduk dengan orang? Comparing dia orang macam tu punya ramai, perangai macam tu. Daripada India yang cakap kita, rasa kita sophisticated dengan pakcik India tadi. Dia duduk Quran, baca Quran, memanjang. Quran tu teman dia, kita bukan teman kita Quran. Macam mana agak-agaknya kita nak compete dengan dia? Dalam syurga ni 1 dalam 1000. You are competing among us. Tanpa kita menindas orang, tanpa kita ni orang, kita saling berlumba. Tempat dia limited. Ini bukan apa showcase wayang dan sebagainya. Ataupun apa teater limited seat. Oh, bukan kan, baru ni apa nama? Ada apa talk Islamic something apa. Yang itu tak dapat masuk, tak ada masalah. Kan ini tinggal kat orang kafir je. Orang yang revert dan juga orang yang bukan Islam. Sebenarnya betul matlamat orang untuk cakap dengan orang berkenaan. Yang ustaz yang kita ni yang Melayu tak cakap, jadi bagilah orang luar cakap. Kan dia adalah cakap dengan non muslim. Kita ni payah sangat cakap dengan non muslim. Kan payah, yalah tak pandai bahasa Inggeris pun payah juga. Yelah yang pandai bahasa Inggeris pun belajar, kita tak pandai-pandai juga. Kan tak nak cakap senyap je. Kan tak nak apa dah, bukan saya bukan ustazah, yalah dah belajar cakaplah. Okey, tapi anyway, bayangkan ada limited seat. Yang muslim punya habis dah. Seat muslim habis dah. Sehingga seat non muslim dan seat revert. Yang sekarang ni saya tengok kan. Okey, anyway, yang syurga ni lagi dahsyat. Everybody. Dan bukan tahun ni je. Kalau kita tak competing untuk beasiswa tahun ni je. Tahun lepas punya, orang tahun lepas punya. Bayangkan kalau beasiswa tadi open, tak kira berapa kali ambil SPM pun boleh ambil, dapat beasiswa. Competing, you are competing dengan orang mungkin 5 tahun lepas punya masih lagi, and you actually one of them. Macam mana rasa agak? Boleh menang dengan orang yang sebelum kita, orang lepas kita. Kalau kita tengah, kita gagal sekali 2 kali, ambil lagi dan dapat, bagus kali ni. Tapi kita competing dengan ramai orang. Macam mana keadaan? Limited seat. Semua orang nak. Habis sembahyang hajat, sembahyang solat apa sekali. Hantar ke imam apa masjid pun kena tolong buatkan. Buat sembahyang hajat untuk anak saya dan sebagainya. Kan? Orang suka macam tu kan? Jadi bayangkan, kita sekarang ni syurga ni limited seat. Bukannya dia memang Allah Ta'ala maha berkuasa untuk mengadakan apa saja, tapi dia bagi benda ni sebagai galakan bagi kita, untuk kita tahu bahawa benda tu tadi adalah mahal. Syurga Allah mahal, bukan murah. 1 dalam 1000. Kan? Jangan too confident sampaikan kita apa tak beramal langsung. Tak apalah, dah datang kelas pagi tadi, okeylah petang tengok telenovela lah. Kan? Janganlah macam tu. Isilah waktu lagi. Pasal kita competing dengan siapa? Kita kan competing dengan orang Malaysia je. Dan kita kan competing dengan orang sebelum kita untuk syurga tadi. Sepanjang daripada zaman Adam sampai sekarang. Faham tak? Bukan umat Muhammad saja. Semua bangsa. You are competing with all of them. Semua sekali. Anda salah seorang di kalangan mereka.
compete untuk dapat apa? Syurga Allah Ta'ala. 1 dalam 1000. 1 dalam 1000. Okey. Bila sebut macam tu, para sahabat Nabi SAW pun ketika tu merasakan apa? Merasakan gundah gulana. Qala, dia berkata, perawi kata, fashtadda dhalika alaihim. Lalu perawi itu kata, maka berat perkara berkenaan ke atas mereka. Jadi susahlah dengar. Qalu, mereka pun berkata, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ayyuna dhakar rajul, siapa dengan kami lelaki berkenaan? Which of us is that guy? Yang 1 in 1000 tadi, yang 199 neraka, 1 masuk syurga. Siapa kami ini, yang di kalangan kami ini orang berkenaan? Jadi Nabi SAW bila para sahabat tanya macam tu, kerana kebimbangan mereka, okey, mereka takut, dan mereka apa? Mereka rasa sikitnya bilangan ahli syurga di kalangan mereka, dan mereka rasakan amat payahlah sedangkan mereka ni untuk dia jadi ahli syurga, atau dialah orang yang seorang itu. Pasal dia competing dengan apa? Orang zaman Musa, orang zaman Isa, orang zaman Ibrahim, orang zaman sekian, semua para anbiya punya zaman. Semua zaman-zaman berkenaan. Ada zaman-zaman berkenaan, dan juga ada dia punya orang-orang soleh. Bukan tak ada orang soleh, zaman diorang pun ada orang soleh, ada orang baik. Di kalangan Bani Israel pun ada orang soleh. So kita competing dengan semua bangsa. Semua bangsa, semua negara, semua keturunan Adam, bukan seorang. Jadi diorang rasa bimbang. Lalu Nabi SAW pun tenangkan hati mereka. Okay? Bila diorang kata macam tu, Allah Ta'ala dan Rasulullah SAW bagikan mereka ni satu berita gembira. Faqala, baginda bersabda, abshiru, bergembiralah. Fa inna min Ya'juj wa Ma'juj alfan, maka daripada Ya'juj wa Ma'juj ni akan 1000, wa minkum rajul, kan kamu ni ada satu je lelaki. Maksudnya ni, bilangan Ya'juj wa Ma'juj nanti akan melebihi daripada jumlah anak-anak Adam yang lain. Mana dia punya ratio dia. Yang Ya'juj wa Ma'juj, dia bayangkan lintas sungai minum habis, takkan 500 orang je kot. They cross a river, the first yang lintas, lepas the last sampai, kata tadi ada sungai kat sini, habis lah, tak ada sungai dah. Itu kan ramai dia. Jadi kita ramai tadi, maksud dia diramaikan golongan berkenaan untuk cukupkan kita punya ratio 1 dalam 1000, 1 in 1000. Okay. Jadi Nabi kata, yakni maksud dia 1000 di sini adalah 999 yang disebut oleh Rasulullah SAW tadi. Itu maksud dia 99 dalam neraka tadi, Ya'juj Ma'juj yang akan diisikan untuk cukupkan ratio ahli neraka, cukupkan jumlah berkenaan. Dan inilah juga yang dimaksudkan bahawa Ya'juj dan Ma'juj ini adalah anak Adam. Dia manusia juga. Dia bukan makhluk daripada jin, bukan hasil perkahwinan manusia dengan jin, bukannya sebab air mani Adam tumpah ke tanah jadi Ma'juj Ma'juj, bukan. Tapi dia adalah memang manusia. Sebab ratio tadi adalah ratio yang daripada Adam. Wahai Adam, utuskan rombongan neraka, utuskan rombongan syurga. Jadi Ya'juj Ma'juj mengisi ruang berkenaan, maksudnya dia adalah manusia juga. Dan Ya'juj Ma'juj ni dia kata yang adalah golongan kafir yang di sebalik tembok Zulkarnain bina. Okey. Dan dimaksud kat sini adalah mereka dan siapa yang di atas kekufuran mereka. Mana Ya'juj dan Ma'juj, siapa yang serupa dengan mereka, itu dah akan mencukupkan jumlah untuk 999 jumlah yang ahli neraka berkenaan. Dan dari kalangan kamu ni, okey, adalah sahabat-sahabat baginda SAW dan sesiapa yang di atas keimanan para sahabat. Whoever as para sahabat punya keimanan, bukannya ikut cara iman orang lain. Sebab kita kena faham bahawa Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dan suratul Baqarah, Allah Ta'ala nyatakan, lepas Allah Ta'ala suruh orang-orang Yahudi kan dan Nasrani berkata, dia sebut wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu, dan mereka berkata, jadilah kamu orang Yahudi atau orang Nasrani, saya kamu akan dapat hidayah. Okey, kamu akan dapat hidayah. Okey, dalam ayat yang ke depan sikit. Dalam ayat yang ke ayat yang ke 135 surah Al-Baqarah. Orang Yahudi dan Nasrani berkata, katakanlah, jadilah kamu Yahudi atau Nasrani, kau akan dapat hidayah.
Allah Ta'ala kata, suruh Nabi jawab balik, Kul bal millata Ibrahim hanifah, katakan hai Muhammad, bahkan agama Ibrahim itulah yang tulus, yang lurus. Wa ma kana minal musyrikin, dan mereka tak pernah jadi kalangan musyrikin. Qulu, sebutlah hai Muhammad, amanna billah, kami beriman dengan Allah. Wa ma unzila ilaina, dan apa turun kepada kami. Wa ma unzila ila Ibrahim, apa turun kepada Ibrahim. Wa Ismail, Ismail. Wa Ishaq, Ishaq. Wa Yaqub, dan Yaqub. Wal asbat, dan anak cucu Yaqub. Wa ma utiya Musa wa Isa, dan apa yang diberi kepada Musa dan diberi kepada Isa. Wa ma utiyan nabiyyuna min rabbihim, dan apa-apa yang diberi kepada nabi-nabi dari Tuhan mereka. La nufarriqu baina ahadin minhum, kami tak beza-bezakan di antara seorang pun kalangan mereka. Wa nahnu lahu muslimun, kami kepada rasul kepada mereka kami beriman, kepadanya kami beriman. Allah kata apa lepas tu? 137, fa in amanu, dan jika mereka beriman, bimithli ma amantum bihi, dengan seumpama apa yang kamu beriman. If they believe as you believe. Siapa you? Para sahabat lah. Para sahabat lah. Para sahabat lah. Masa mereka dah Allah kata pada Rasulullah supaya cakap, mereka dan juga Rasulullah supaya berkata, kami beriman dengan Allah dan seterusnya. Maksudnya dekat sini Allah Ta'ala kata, fa in amanu, jika mereka Yahudi Nasrani tadi beriman, bimithli ma amantum bihi, dengan seumpama apa yang kamu beriman dengannya, faqadih tadau, maka mereka dapat petunjuk. Jadi itu sebab yang disebut oleh pengarang buku dia kata bila Nabi kata daripada Ya'juj dan Ma'juj 909, 1000, daripada kita satu, daripada kamu, minkum rajulun, dari kamu seorang lelaki. Maksud dia sesiapa yang seperti para itu sahabat-sahabat baginda, juga orang yang berada di atas keimanan para sahabat. Kerana maksud hadis ini adalah memberitahu berkenaan dengan sedikitnya ahli syurga daripada umat ini dengan nisbah kepada ahli neraka dari kalangan golongan lain daripada umat yang terdahulu. Dan tunjukkan sikitnya orang-orang yang beriman sebenarnya. Adakah tidak kita lihat bahawa Nabi SAW menyatakan dalam lafaz tersebut, kemudian Nabi kata Nabi kata lepas tu yang ujung hadis ni, dia kata inna masalakum fil umami, sebenarnya perumpamaan kamu dengan banding umat-umat terdahulu, kamathali sya'ratil bayda, seperti bulu yang putih, fi jildi thawris aswad, pada kulit seekor lembu yang hitam, atau kaurang koti ataupun bintik-bintik, fi zira'il himar, pada lengan kaki seekor keledai. Mana maksud dia apa? Maksud dia adalah ini, maksud dia sikitnya umat ini yang akan masuk syurga pun. Tapi sikit dia banding dengan umat terdahulu kita ramai. Memang umat terdahulu kita ni paling ramai masuk syurga. Setengah syurga lah, setengah. Tapi kita kata benda berkenaan kita kata masih lagi dikira sebagai sikit sebenarnya. Pasal umat terdahulu ramai. Pasal kita banding umat terdahulu ramai. Umat terdahulu lagi ramai dari kita. Jumlah kita dengan diorang macam bulu yang putih pada lembu yang hitam. Kan memang sikit lah. Jadi umat terdahulu lagi ramai, tapi diorang masuk syurga dengan jumlah mereka. Kita ni dah lah sikit, setengah pula. Kan? Tak, jumlah kecil. Tapi jumlah kecil kita ni mengisi ruang setengah syurga. Okey. Jadi Nabi kata lepas tu, summa qala, Nabi sabda, wallazi nafsi bi yadihi, demi Tuhan yang aku di tangannya, inni, sungguhnya aku, la atma'u, benar-benar ingin, aku mahu, antakunu, agar kamu menjadi rubu'u ahli jannah, 1/4 ahli syurga. Lalu para sahabat pun ketika tu fahamidnallah, kami pun kata alhamdulillah, wa kabbarna, dan kami bertakbir. Ini antara hadis yang menunjukkan bahawa bertakbir ketika mendengar satu perkara yang hebat, satu perkara yang menggembirakan kita sebut Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar walillahil hamd. Tak salah takbir. Ni ada orang kata takbir tak boleh, masalah juga. Kan ni para sahabat Nabi bila gembira dengan perkawaran baginda SAW, dia gembira atau dia lihat orang masuk Islam dan sebagainya, tanah Arab macam tu. Bila dia kata tengok masuk Islam, dia orang akan Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar walillahil hamd, menzahirkan dengan lafaz takbir. Di Malaysia ni tak boleh. Sebut takbir je adalah memang orang suka takbir pun ada. Kan? Tak masuk Islam pun orang takbir. Kan kutuk kerajaan pun orang takbir. Allahu Akbar kan. Takbir Allahu Akbar. Okey. Tapi sebenarnya takbir dia nampak bulan. Dia nampak bulan Tak, sebenarnya itu tu. Pasal takbir hari raya betul nampak bulan. Takbir hari raya tak nampaklah 6 bulan. Okey, tapi cerita sini. Asas dia memang daripada perbuatan para sahabat Nabi SAW. Bila ada perkara yang menggembirakan mereka rasa seronok dengan benda berkenaan, mereka akan bertakbir. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar walillahil hamd. Jadi benda tak salah. Seorang takbir. Ambilkan sikit lagi.
Okey? Lalu mereka pun bertakbir dan memuji Allah Taala Dan kemudian dia sebut, Allah Nabi sebut pula, wallazi nafsi biyadih, demi Tuhan yang aku di tangannya, inni la atma'u, aku benar-benar ingin antakunu thulutsa ahli jannah, supaya kamu menjadi sepertiga ahli syurga. Maka para sahabat kata, fahamidnallah wa kabbarna, kami kata alhamdulillah, Allahu akbar. Kami diorang beramai. Mana kami memuji Allah Taala dan kami bertakbir, Allahu akbar. Thumma qala, kemudian Nabi pun bersabda, wallazi nafsi biyadih, demi Tuhan yang aku di tangannya, inni la atma'u, aku benar-benar ingin antakunu, agar kamu menjadi syatra ahli jannah, separuh ahli syurga. Separuh syurga. Okey? Kerana sungguhnya perumpamaan kamu pada umat-umat terdahulu adalah seperti bulu yang putih, kama sali sya'ratul bayda fi jildi thawbil aswad, pada bulu kulit lembu yang hitam, atau seperti bintik-bintik pada kaki seekor keledai. Jadi itulah jumlah kita sebenarnya. Mana banding umat terdahulu kita ni sikit. Sekarang 2 bilion kita ni banding umat terdahulu dia orang ramai lagi. Kita rasa sekarang ni lah apa tamadun manusia flourish, kita ada 5 billion people, kita rasa dah ramai. Tak, dia ramai lagi. Kita je perasan dah dulu, kita rasa ramai. Misal kita ni banding dengan bangsa terdahulu seperti dah jumlah tadi. Dan mana hilangnya mereka dalam jutaan tahun yang berlaku. Kan kita kata ada separuh tu masuk dalam laut dah. Pasal kat kerak bumi kita sesat berjalan. Ada orang kat Terengganu pun atuk dia dalam laut dah sekarang ni. Kan dulu tanam kan macam belah pantai timur tu kan. Ada paruh dulu kampung pun dia dah tenggelam dah. Pasal tanah bumi kita macam ni. Ni. So dia tengah lari macam ni. Jadi kampung orang sini dah duduk kat dalam laut. Tak jumpa dah lah. Cuma macam tu keadaan yang berlaku. Di bawah dasar lautan dah. Tenggelam banyak dah. Kampung-kampung yang tak pernah kita tahu pun. Sehingga sebab itu Allah Ta'ala kata mereka lagi ramai dari kita. Sebenarnya kita je perasan kita banyak. Kita perasan kita banyak, diorang lagi ramai sebenarnya. Kita kata zaman kita ni banyak ubat, vaksin tak mati dah. Tak, diorang lagi ramai. Zaman dulu tak ada penyakit. Zaman kita pencemaran banyak. So diorang lagi banyak daripada kita. Sebab kenapa kita kata jumlah umat Muhammad ini yang paling ramai masuk syurga adalah umat Muhammad SAW, dan mereka akan mengisi separuh jumlah ahli syurga. Ya, bagi umat terdahulu kan banyak yang binasa. Nabi tu mungkin dapat 2 orang je, 3 orang je rakyat pengikut dia yang masuk syurga. Yang lain yang beriman, lain tak ikut. Kan macam Ibrahim tak ada seorang pun. Kan ada yang tu belasan orang, yang tu puluhan orang. So secara tak langsung kita kata penyisian tu lah kita umat Muhammad paling ramai. Kerana mukjizat Rasulullah SAW adalah mukjizat yang berkekalan. Dengan sebab itu umat Muhammad ini sentiasa bertambah, bukan berkurang. Jelas? Baik, alhamdulillah kita dah habiskan. Tak ada pulut kuning tak ada pulut kuning. Jadi kita habis dah, alhamdulillah, Kitabul Iman. Dan semoga apa yang kita bacakan dan Kitabul Iman tadi dapat memberikan penggambaran kepada kita dan memang tambah iman kita dan menjelas kepada kita berkenaan dengan kedudukan iman itu macam mana dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Okey, baik. Dan insya-Allah kita akan masuk nanti pada minggu mungkin start puasa kot. Kita akan masuk Kitabut Taharah. Okey. Baik, kuliah bulanan Ustaz Ahmad Syah Hashimi Cik Pak. Nikmati kehidupan anda, Sabtu 11.30 pagi 21 Jun 2014. Kemudian Ustaz Halim Hassan, kongsi-kongsi cinta kepada Nabi Muhammad SAW, Ahad 11.30 pagi 22 Jun 2014. Kemudian Syekh Nur Qatrada, Umdatul Ahkam, hari Ahad 3 petang sampai 3 petang lah, 22 Jun 22 Jun Ahad. Dan tadi Sabtu. Baiklah, ini Ahad. Ustaz Halim Ahad Okey, Ahad. Okey, Ustaz Halim Ahad. Syekh Nur Qatrada pun Ahad. Umdatul Ahkam Siapa yang tu, siapa yang boleh datang hadirlah. Okey, wallahu alam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa sallallahu alhamdulillah alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.